Al-Allamah Al-Syekh Dr. Yusuf Al-Qaradawi rahimahullah baru sahaja sebenarnya meninggalkan kita pada 26 September tahun lalu 2022. Al-Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah individu yang kontroversi kerana pembabitan keberanian dan kesanggupannya untuk berusaha mengeluarkan pendapat-pendapat, fatwa-fatwa yang diperlukan oleh umat Islam dalam suasana-suasana yang berbeza daripada kehidupan umat Islam di pelbagai sudut kehidupan. Fatwa-fatwa yang pelbagai itu diperlukan kerana cabaran-cabaran yang dihadapi oleh umat Islam di segenap penjuru alam memerlukan kepada solusi berpandukan kepada ajaran Islam. Apabila seorang Muslim berkahwin dengan wanita beragama Yahudi ataupun Kristian, apabila pasangan suami isteri salah seorangnya memeluk Islam, apabila ada umat Islam bukan melancong tetapi tinggal secara tetap di kawasan di mana sumber makanan halal sembelihan umat Islam tidak ada, begitu juga dengan zakat pendapatan di negara-negara sebelah barat yang umat Islam seperti penduduk lain telah pun membayar cukai pendapatan pada kadar yang sangat tinggi dan tidak ada reimbursement daripada revenue jika zakat pendapatan dibayar seperti di tanah air di Malaysia. Begitu juga dengan kehidupan di negara-negara sebelah barat ini yang memerlukan kepada kita untuk menggunakan insurans dalam keadaan tidak ada alternatif takaful, insurans kereta, insurans kesihatan, insurans rumah yang dituntut oleh undang-undang. Begitu juga dengan cabaran untuk membayar sewa rumah pada kadar yang tidak munasabah berbanding dengan berusaha membeli rumah sendiri tanpa ada pilihan pinjaman berasaskan kepada muamalat Islam. Waktu solat yang amat rumit untuk dilaksanakan secara praktikal di tempat yang secara geografinya terlalu berbeza daripada tempat pensyariatan. Ada kawasan yang langsung tidak ada siang pada musim sejuk dan langsung tidak ada malam pada musim panas, ataupun siang dan malamnya terlalu panjang sehingga 5 waktu solat tidak dapat diagihkan secara praktikal dan sihat untuk dilaksanakan seharian oleh umat Islam. Hal-hal yang macam ini adalah hal yang tidak menjadi cabaran spesifik bagi mereka yang tinggal di kawasan majoriti Muslim dan ada pelbagai kemudahan untuk umat Islam. Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah antara individu yang aktif memainkan peranannya berbekalkan ilmu pengetahuan, hikmah kebijaksanaan dan kesungguhannya untuk menyediakan solusi agar kehidupan berasaskan kepada syariah boleh diamalkan walau di mana sahaja umat Islam itu berada, menjadi sebab mengapa banyak fatwa yang dihasilkan oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi dipersetujui dan disyukuri kehadirannya oleh sesetengah pihak tetapi dikecam oleh sesetengah pihak yang lain. Tetapi untuk melabel beliau dengan label-label yang tidak berakhlak, yang tidak harus dilabel oleh seorang Muslim ke atas seorang Muslim yang lain, apatah lagi ke atas seorang ilmuwan seperti Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Bagi saya ini bukan lagi soal perbezaan fiqh ataupun perbezaan manhaj di dalam mana-mana cabang keilmuan Islam, tapi ia adalah masalah akhlak. Jika di sini antara pihak yang banyak mengecam Syekh Yusuf Al-Qaradawi adalah individu yang memposisikan diri mereka sebagai kelompok Salafi yang berpegang dengan Al-Quran dan Sunnah, mereka memandang Syekh Yusuf Al-Qaradawi sebagai penghalal kepada riba dan mendengar berulang-ulang kali Syekh Yusuf Al-Qaradawi walaupun namanya tidak disebut, tapi semua orang tahu yang dimaksudkan adalah beliau digelar sebagai syaitan di mimbar-mimbar khutbah. Sangat melukakan hati kami yang mendengarnya dan sungguh mencabar untuk dijelaskan kepada anak-anak yang turut mendengar khutbah Jumaat kenapa hal ini berlaku.
Manakala di tanah air pula baru-baru ini viral apabila seorang agamawan daripada pondok yang manhajnya pasti berlawanan dengan golongan yang menggelar Syekh Al-Qaradawi sebagai syaitan yang saya sebutkan tadi, turut mensewilkan Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Jadi akhirnya apa yang boleh kita fahami ialah ini bukan lagi persoalan fiqh ataupun khilaf manhaj dalam akidah, tapi ia adalah soal akhlak. Akhlak yang terpuji ada dalam mana-mana kelompok, aliran, baik Syafi'i, Asy'ariyah, tradisional mahupun Salafi dan sebagainya. Akhlak yang keji juga ada di kalangan mereka di kedua-dua aliran. Bukan aliran itu yang menjadikan seseorang itu akhlaknya baik ataupun buruk, tetapi sikap manusia itu sendiri. Sebab itu fiqh ataupun perbahasan akidah ada boleh pelbagai manhaj, aliran, tetapi kita hanya kenal dengan satu sahaja akhlak. Akhlak yang terpuji, terpujilah ia. Akhlak yang keji, kejilah ia. Berhati-hati. Dalam hal ini, sesungguhnya Nabi SAW diutuskan oleh Allah adalah untuk menyempurnakan keelokan akhlak. Menjadi Muslim tanpa berakhlak dengan akhlak Islam, seperti kata almarhum Dr. Fathiyakan, adalah seperti pokok yang tidak berbuah.